nanti kita orang tak nampak. Hai, kita dah go live dah Syafa. Yes. Kita dah go live dah. Berdua kita hari ni ya. Make sure kita dekat center ke kita dekat group. Sebab kalau kat center kena share masuk group kan? Ke kalau dekat group je. Kalau dekat group je kita tak boleh share dekat orang luar. Kita lupa nak tanya Huda. Huda di belakang tabir. Jadi siapa yang ada bolehlah say hi dulu sikit. Sebab kita orang tak tahu berapa ramai yang dah ada tau. Sebab kita orang dekat depan skrin. Tapi Huda yang di belakang tabir. Gitu. Okay. Siapa yang dah kenal tu kenal lah Kak Di ya. Muka Kak Di, muka Syafa. Tapi hari ni kita bersebelahan ya Syafa. Ya Ibu. Dua-dua admin dekat HBM. Tapi kita orang harap boleh share lah kot ni. Tak tahulah, tak pastilah pula. Ya. Cuma kita tak dapat tengok berapa lama yang dah tengok. Ke dekat live chat. Okay. Kita tak boleh keluar lagi. Nanti kalau kita keluar, tekan keluar masuk. Okay Syafa, jom kita start lah. Kita biar je siapa yang dah ada. Fifi Syafinas, hai. Aina Nabila, hai. Fifi, hai Fifi. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Kak Di dengan Syafa, kita berdua akan bersatu, bergabung, meletup gitu. Yes kan? lah. So kita orang nak bagi topik hari ni adalah topik untuk bukanlah cara bersalin untuk ibu-ibu yang nak buat preparation cara bersalin. Sekejap kan kat sini kan. Kan tak pasal-pasal Syafa ke demo sebab I Caesar Syafa yang normal, okay? Jangan. Okay, so nanti kita bagi tips lah macam mana korang nak preparekan diri untuk bersalin satu, lepas tu masa proses bersalin satu, lepas bersalin lagi satu. So semua all in one yang kita akan share hari ni, okay? Macam Kak Di sendiri, Kak Di akan share pengalaman dari segi untuk ibu-ibu yang season nak menjayakan penyusuan susu ibu. So macam Syafa, dia akan share untuk ibu-ibu yang bersalin normal lah. Sebab macam Kak Di, 3 anak Caesar. Macam Syafa, 3 anak normal. Jadi kita balance kat sini ya. So patutnya ada versus kat situ. Caesar versus normal. Okay, tapi kita punya main dia macam mana nak jayakan penyusuan walaupun kita Caesar, walaupun kita normal. Alright. Tapi kalau abnormal tu setakat ni tak ada lagi lah ya Syafa. Tak ada. Kot lah kangaroo ya. Dia tak melahirkan anak. Dia mengandung pun dalam poket. Dia melahirkan pun tetap dalam poket. Dia tak melahirkan, memang anak dia dalam poket tu lah. Ya. Korang boleh tengok National Geographic. Kan macam mana kangaroo tu mengandung dan anak dia besar. Dia tak melahirkan dan anak dia besar. Gitu. Hai Hidayah. Okay. Jom Syafa, kalau tak ada apa-apa lagi kita boleh start lah kot Boleh. Okay. So, biasanya lah ibu-ibu kan Syafa bila diorang dah pregnant ni macam Syafa, apa masa kita cerita pasal anak first apa yang Syafa buat masa first Syafa mengandung anak first? Macam mana Syafa boleh rasa Syafa nak susukan baby full susu ibu? Okay, honestly lah masa anak first tak fikir sangat pun pasal orang kata nak kena menyusui ibu sepenuhnya ke apa. Sebenarnya ilmu penyusuan tu kurang lah. Macam pendedahan pun tak berapa nak ada. Tahu pun macam setakat pergi check up. Yelah nak kena menyusui ya, ibu kena menyusu anak ya. Macam okay. Lepas tu kita punya preparation pun macam lebih kepada excited sebab tengah mengandung. Excited sebab nak dapat anak. Macam tu. Ya, sebab first kan kita nak tengok macam mana muka baby kan. Yes, sebab kita macam first kan. Tak tahu, macam tak tahu what to expect lagi. So, ya, diorang pesan dekat Syafa untuk menyusu tu dekat hospital government ke ataupun swasta?
both. Sebab Syafa pergi check up dua-dua. Syafa pergi check up dekat Pantai Hospital and Syafa pergi check up dekat klinik kesihatan juga. So memang dua-dua pun memang akan cakap juga yalah pasal kelebihan susu ibu, kena menyusukan susu, bagi anak menyusu, banyak kelebihan macam tu. So kita pun macam okey macam tu. Sebab rasanya macam mungkin orang kata atas diri sendiri juga lah masa tu pun tak berapa nak ada pendedahan, macam tak berapa macam nak orang kata excited nak menyusu, macam tak tahu lagi, macam orang kata pendedahan pada diri sendiri tu, awareness tu pun kurang lah sebenarnya. Macam tu. Tapi macam jealous pula dengan Dr. Syafa. Doktor I tak ada pun. I cuba recall it's about like 10 years ago. Yelah 10 years ago. Ibu rasa Syafa panggil ibu ya, bukan Kak Adi. Jadi saya akan merasakan diri I hari ni ibu lah. Pula dia orang macam ibu-ibu. Dekat you all Kak Adi lah ya. Okay. So seingat ibu tak adalah doktor tu menyusu ke apa ke, tak ada langsung. Anak kedua pun tak ada. Dua-dua ni ibu pula, pengalaman ibu tiga-tiga ni memang semua hospital swasta. Okay, tak ada hospital government langsung. Check up pun tak pernah check up hospital government. So I tak ada buku merah ke apa ke kan. Buku merah yang pasport tu ada. Buku pink. Buku pink. Buku merah pasport ada. Okay, buku pink I tak pernah ada lah. Biru ke pink ke kan I tak pernah ada. Okay, tapi seingatnya memang tak adalah hospital swasta yang mengingatkan untuk breastfeeding. Tak ada. Gynae ibu memang langsung tak ada guide. Means that hospital government dia ada buat kelas semua-semua kan, betul tak? Ya, even dekat klinik kesihatan dia memang ada satu skop, macam ada minggu-minggu tertentu nurse tu kena bagi tahu pasal penyusuan susu ibu. Pada ibu tu masa dia buat check up lah. And then ada juga macam masa kita tengah pergi check up tu, tengah sampai tengah tunggu tu, ada jugalah dia orang akan bagi macam kelas-kelas menyusu on certain topic. Tapi yang tu depends lah, macam Syafa sendiri dekat sana sebab yang buat tu macam kita orang kumpulan sokongan susu ibu. So macam kalau kumpulan sokongan susu ibu tu aktif, so memang akan selalu ada lah kelas tu, tapi bukanlah tiap-tiap hari. Dia free. Sambil-sambil duduk tunggu tu dengar je. Tapi tu bukanlah tiap-tiap hari, dia ada schedule dia macam dalam sebulan ada sekali. Depends lah, tengok macam mana. KK betul tak? Klinik kesihatan je, betul. Tapi kalau hospital private kita kena bayar lah untuk kelas tu. Kita pergi antenatal class. Yes, betul. Betul. Tapi kelas-kelas tu penting, Syafa. So apa yang Syafa buat? Syafa rasa macam menyusu-menyusu je lah. Hentam rasa macam masa tu okey kena menyusu, baiklah nanti bila anak lahir saya akan try menyusu macam tu. Macam orang kata bila kata kena menyusu, okeylah kita menyusu lah nanti, macam tak tahu pun macam kena macam ni. Sebab kan mungkin masa tu fikir anak first, kita ingat macam alah menyusu tu netek je lah, bagilah titik macam tu. So kita macam tak expect sebenarnya menyusu ni ada cabaran-cabaran dia, macam tak semudah yang kita sangka lah. Macam orang kata setakat macam nak bagi netik dia dah settle susu, tak semudah tu, tak semudah disangka lah. Memang kena ada ilmu. Tak ada ilmu, pakai redah je habis, hanyut ke laut. Itulah yang jadikan Syafa masa first pregnancy. Jap, anak first berjaya menyusu tak? Full? Syafina sampai 6 bulan je. I lagi lama. Kan masa Syafina, Syafa kena breast abscess. Siannya dia. Apa kau buat? Sebab bila kena breast abscess tu macam jadi trauma tau. Nak menyusu, trauma nak pump. So macam tak nak, memang tak nak. So macam habiskan je stok susunya ada, dah stop it, dah. And sebab pada tu jugalah, dengan kegagalan tu jugalah yang Syafa jadi macam orang kata nak gali ilmu tu. Sebab tu lah bila gali-gali tu baru tahu sebenarnya macam ni, macam tu, macam ni. So sebab orang kata kegagalan masa Syafina tu lah buat Syafa macam nekat lah untuk second and next pregnancy kena menyusukan betul-betul dengan ilmunya. Sekejap, yang kedua berjaya teruskan sampai 2 tahun kan, betul tak? I ingat lagi. Riza sampai sekarang pun dah 3 tahun lebih dah. Okey lah tu. Tapi anak first I menang sikit lah sebab I dah dekat 11 bulan macam tu lah, lebih kurang lah. So I menang lah kecewa.
Anak kedua I totally kalah lah sebab sampai 3 bulan macam tu je kan. Okay, whatever lah. Tapi anak ketiga kita sama-sama menang lah sebab kita sama-sama kat HBM kan. Yeay. Okay, so apa yang kira ibu share bahagian ibu titik tolak perubahan tu adalah pada anak ketiga yang betul-betul. Anak first memang fail. Kalau nak kata pergi kelas memang tak ada. Antenatal kelas ke apa kelas pun memang tak pernah pergi. Anak kedua pun sama 2 kali 5. Lagilah lepas je bersalin tu rasa macam malasnya nak direct. Tapi tak apalah, kita bagi je lah susu kan sementara ada kan. Okay, lepas tu masuk kerja, no more. That's it. Masa anak ketiga memang kita dah set betul-betul dalam hati. Adalah kenangan-kenangan di sebaliknya yang kenangan hitam kita tak perlu ungkap balik semula lah kan orang kata. So masa anak ketiga betul-betul ibu cakap apa jadi aku nak breastfeed anak aku. Macam mana pun yang nombor 3 ni aku nak breastfeed. Tak nak bagi susu formula. And yes, because of kita, ya Allah bising nyerin kat luar tu. Okay. Ya, tolong handle kejap. Okay, so masa yang ketiga tu memang selain ibu cek pasal penyusuan, tapi tak belajar banyak mana pun tau. Tak banyak sebab masa tu tak pernah pergi kelas, tak pernah pergi mana-mana ke apa, tak pernah. Sebab masa tu tak tahu pun ada breastfeeding class ke apa ke, masa tu kan tak famous kan. Tapi mak-mak sekarang untung. Kelas online ada, kelas betul. Grup pun bersepah-sepah. Grup pun banyak kan. Jadi apa yang diorang perlu buat pertama-pertama adalah simpan niat, betul tak? Betul. Siapa yang anak pertama gagal, anak kedua baru berjaya ataupun anak ketiga baru berjaya, korang komen lah kat situ anak keberapa baru berjaya menyusu, so that kita boleh share sama-sama dengan mak-mak pengalaman. So mak-mak lain pun boleh sharing juga. Kalau kata maknanya anak pertama dia tak berjaya, anak kedua pun dia tak berjaya, anak ketiga baru berjaya macam Kak Lee kan. So korang share lah korang anak keberapa baru berjaya. Tapi mungkin ada setengah ibu-ibu yang baru anak first je dah berjaya tau, which is untung sangat. Maybe sebab maybe dah sebab jumpa kelab-kelab ataupun persatuan-persatuan kan yang ada kat luar tu. Ya Allah, dia buat konsert pula. Nak main game apa dah tahulah. Okay. So first thing first, niat kan, nawaitu tu penting. Yes. Kalau kata dah niat, insya-Allah Allah pemudahkan. Okay, selain daripada niat, apa lagi Syafa yang perlu ibu-ibu tahu? Ilmu. Of course ilmu lah. Betul. Kena attend banyak kelas. Actually kan kelas antenatal tu ada setengah tempat dia ada bagi ilmu breastfeeding. Tapi ada setengah tempat dia bagi sikit je, betul tak? Dia touch and go je. Dia tak bagi banyak. Itulah sayangnya tau. Sebab macam yang patient baru ni pun dia pergi antenatal class. Bagus sangat cara dia ajar proses bersalin apa benda semua dan ibu tu berjaya. Tapi ibu tu datang dekat center sebab dia tak berjaya breastfeeding. Okay, sebab dalam antenatal class ajar like topik je. So ibu kena cari kelas yang memang betul-betul ajar penyusuan. Betul tak? Yes. Okay. Yang spesifik lah. Yes. Ilmu nawaitu. Lagi apa lagi? Ni sebelum kita nak melahirkan. Sebelum. Yang ketiga, apa lagi? Rasa-rasa you all boleh try cuba tembak kat situ. Mana yang dah attend kelas Kak D, breastfeeding kelas Kak D, mesti dia tahu apa lagi selain daripada dua ni. Apa lagi korang boleh komen kat situ tahu. Yang nombor 3, apa yang korang nak cuba hentam kat situ. Tak tahu pun hentam je lah. Kan mungkin apa yang korang fikirkan tu betul memang berguna untuk ibu-ibu lain kan. Okay, yang ketiga Kak Di share kat sini adalah support ataupun persetujuan dua pihak. Okay, you all kena tanya husband. Okay, bagi tahu dekat husband, bukan tanyalah, kita kena bagi tahu husband, kita kena discuss dengan dia, bagi tahu dia yang kita nak menyusukan susu ibu. Yes. Okay, kalau betul. dia tak tahu, lepas tu kalau dia tak tahu, nanti kan bila jadi apa-apa dekat ward ke apa ke kan, bila kita dah pesan dah, jangan bagi susu ibu, kita pesan. Tapi husband dia macam lah, dia tak tahu apa-apa, dia blur benda semua kan, dia basah je lah susu formula. So kat situ pun dah macam buat kita naik hangin dah sebenarnya tau. Okay, so benda-benda macam tu penting lah. Ada lagi tak Syafa nak tambah yang takut ibu terlupa? Rasanya untuk sebelum masa pregnancy itu je lah kot. Selebihnya selepas.
bersalin. Lagi satu, cari hospital rakan bayi. Penting betul. Macam Syafa kan dekat kerajaan kan, bersalin kerajaan kan, betul tak? Syafa punya pengalaman anak first dengan anak kedua dekat private, yang ketiga baru kerajaan. Sebenarnya even kalau kita nak bersalin dekat orang kata dekat hospital swasta pun, kalau dia bukan hospital yang rakan bayi, sebenarnya kita boleh buat sesuatu jika kita betul-betul nak menyusukan anak. Ada cara dia. Apa cara dia? Kita buatlah birth plan. So kita bincang dengan gynae kita, kita bagi tahulah kita orang kata list kan apa-apa benda yang kita nak masa proses bersalin tu macam mana. And then sejurus kelahiran kita memang nak anak memang menyusu susu ibu sahaja tanpa bantuan dengan susu formula. And kita minta anak kita room in dengan kita unless kalau nak cuci berak ke nak bagi mandi boleh bagi kat nursery. Tapi kalau waktu-waktu lain seboleh-bolehnya jika betul-betul nak menyusukan dengan susu ibu, memang kita minta baby tu kita letak room in sekali dengan ibu. Tu orang kata kalau sebenarnya hospital swasta ni walaupun yang kalau kita pergi tu yang bukan hospital rakan bayi lah, sebenarnya atas usaha ataupun orang kata kita bincanglah dengan gynae kita apa yang kita boleh buat kalau kita betul-betul nak menyusu. Janganlah nanti nak salahkan macam itulah diorang tak cakap pun, itulah terus je ambil anak masuk nursery, itulah semua ni semua tu. Sebab hospital swasta ni dia adalah yang rakan bayi. Ya memang ada tapi bukan semualah kan. Tu Syafa kata even kalau bukan rakan bayi pun sebenarnya ibu boleh. Ada orang kata ada cara-cara dia. Ibu boleh sebenarnya. Jangan orang kata nak salah ke hospital. Semuanya salah hospital. Sebab hospital swasta ni disebabkan kita bayar. So diorang memang nak provide servis yang terbaik lah. Dia nak ibu tu berehat. Lagi lepas melahirkan kita banyak guna tenaga, kita hilang darah kan. So macam kalau kita tak bagi tahu kita nak orang kata breastfeed, so diorang ingat kita nak berehat, so diorang letak baby dekat nursery, so memang akan bagi feed dengan formula lah. So that's why pentingnya ibu tu sendiri memang kena ada birth plan, bincang dengan gynae, bagi tahu kita memang nak fully breastfeed baby. So dia tak akan simply feed baby kita dengan formula. Macam ibu yang masa Rain kan anak ketiga, kan sebab ibu semua swasta, ibu bersalin last dekat Prince Court tau. So masa tu ingat lagi, masa hari first, dia dah tanya terus ada susu tak? Sebab ibu Caesar, jadi Caesar kan kita lambat kita kick in. Tapi masa kita knowledge pun zero kan. Jadi macam ibu kata macam ada susu tapi tak tahulah, picit-picit tak keluar. Kau? Picit tak keluar juga. Yang tu normal lah tu. Picit tak keluar je, no picit. So mak-mak kalau korang duk buat benda yang macam tu, jangan risau sebab Kak Adi pun sendiri buat benda macam tu. Yes, betul. Sebab I don't know. I tak ada ilmu. Okay? Zero masa tu, totally. Kak Adi start lambat untuk betul-betul dapat dekat fasa ini dalam penyusuan susu ibu. So, diorang cakap, tapi puan kalau tak ada susu ke, ada susu ke macam mana pun, kalau puan nak bagi susu formula, puan kena isi borang. Kita kena isi consent letter. Bagi tahu yang kita nak bagi susu formula whatsoever. Jadi surat tu pun borang tu pun terlayang di situ sahaja. Nak ke tak nak. Tengok Rain pun macam okey je kan. So macam letaklah biar je lah macam tu. So walaupun hospital swasta, dia tetap ada yang dah diiktiraf as a rakan bayi. Mostly KPJ memang banyak dah jadi BFHI lah. So kena tengok balik list-list dia. Yes, BFHI satu, lepas tu ada yang orang sebut pun HRB kalau bahasa Melayunya lah, Hospital Rakan Bayi. Jadi kalau korang nak bersalin, kalau korang betul-betul nak menyusukan guna susu ibu, nak bagi anak susu ibu 100%, dan korang cari hospital yang memang support untuk penyusuan susu ibu. Betul. Yes. Sebab apa tau? Sebab hospital rakan bayi ni dia takkan allow you all untuk bawa botol. Dia takkan bagi bawa susu formula, dan dia sendiri takkan bagi susu formula kat you all. Dia akan bagi baby tu lepas bersalin, dia akan letak dulu kat dada. Betul tak Syafa? Skin to skin. Oh my God. Tapi setengah hospital dia tak allowed kan untuk skin to skin, sebab dia kata nak kena inject vitamin K lah whatsoever. Sebenarnya ramai ibu-ibu nak jahit lah, nak ni lah, nak tu lah, macam-macam lah. Sebenarnya kalau macam ibu yang breastfeeding pula, ibu yang bersalin Caesar, actually you all boleh minta dekat doktor, bagi tahu dekat doktor nak skin to skin.
Okey, letak terus minta dekat dada ni walaupun biasanya dia orang akan lap sikit-sikit je lah, tak adalah dia lap beria-dia baby tu kan kering semua. Biasanya dia lap dengan kain kering dulu, bagi lendir-lendir and all the darah-darah tu kering sikit, then terus bagi kat ibu. Yes, okey, lepas tu sambil tu sebab ibu caesar kan. So sambil tu dia akan pergi jahit luka cesarean tu. Dia akan jahit luka caesar tu. Tapi normal dia buat macam tu tak Syafa? Dia bagi tak dekat dada 1 jam awal tu? First dia bagi, tu dia bagi terus. Dia bagi tapi orang kata tak adalah sampai sejam tu. Dia memang bagi tapi dia tak bagi sampai sejam lah. Tapi awal-awal kelahiran tu memang once je baby dah keluar, memang dia akan lalat sikit and dia terus je letak dekat dada tu. Tu sambil-sambil tu sembang lah kejap dengan diorang ke, diorang nak buat apa ke. Tapi lepas tu dia akan tanyalah, dah ke puan? Boleh lah, boleh. Memang boleh terus je letak kat dada tu. Lepas tu dia akan tanya, dah ke puan, kita nak bawa baby pergi ni macam tu. So kalau kita kata nak hold kejap, boleh tak tunggu sekejap? Kata okey, tapi kejap lagi kita nak bawa baby puan pergi ni macam tu. Syafa punya pengalaman tiga-tiga macam tu lah, sama je. Walaupun dekat private, walaupun dekat kerajaan, sama je. Okey. Sebab apa tahu, kita nak skin to skin pada peringkat awal tu sangat-sangat penting ibu-ibu. Yes, so you betul. all bagi tahu dekat doktor, you all nak kan skin to skin. Tapi jangan pula letak atas jubah bersalin tu tau. Ya, kena selak. Dia kena masukkan biar kulit dengan kulit bersentuhan. Barulah namanya skin to skin. Berapa lama kita nak buat tu Syafa? Kalau boleh selama yang mungkin, tapi tak adalah berjam-jam pula. Memang macam tak ada kerja lain pula kan. Jam macam 30 minutes pun okey sebenarnya. Dapat 15 minit pun jadilah orang kata. Unless doktor tak bagi, sekiranya ibu mengalami tiba-tiba pendarahan ke apa ke, dan yang urgent tu kan, urgency gitu tu, dia tak bagilah untuk you all tiba-tiba nak minta juga anak sebab dia dah kalut kat situ. Mana nak selamatkan nyawa ibu pula, lagi ibu nak skin to skin dengan anak lagi, mungkin doktor tu akan sedikit kalut lah dekat situ. So korang jangan pula maki hamun doktor tu kat situ. Betul. Kan. Dia nak selamatkan nyawa anda. Sama juga kalau keadaan anak lah, kalau macam anak tu dah terberak dekat dalam perut, kalau anak tu tiba-tiba tak menangis, so memang doktor akan terus bawa baby keluar. Dia takkan nak bagi dekat kita. So sebab dia nak tengok kenapa keadaan baby macam tu. So memang orang kata keadaan yang emergency macam tu, kita tak boleh lah macam nak juga-juga skin to skin. Tapi kalau you normal, everything is normal, dalam keadaan stabil semua, ibu and anak, okey je, ask for that. Lepas tu kan lagi satu Syafa lupa nak bagi tahu, peneman dalam bilik, dalam hospital dalam bilik labor room. Okay, penting benda ni untuk korang discuss because some of mummies, kenapa Kak cakap ni kenapa peneman itu adalah penting untuk dipilih, sebabnya dekat dalam tu kan kita dah sakit labor contraction lagi, nak bersalin lagi dengan emosi kita lagi. Jadi bawa orang yang memang boleh support emosi you, yang boleh support you punya keadaan yang dalam keadaan yang tengah huru-hara, tahan sakit, nak melahirkan semua tu. Jadi itu sangat penting sebab kita tak nak ibu stres kita tak nak ibu stres masa melahirkan. Sebab apa tahu? Sebab bila ibu stres, ini adalah benda yang orang tak tahu, orang tak perasan. Tapi macam Syafa perasan lah, Syafa kaunselor kan. Tapi hari ni kita nak educate mak-mak. Betul. So mak-mak tak perasan sebenarnya kenapa susu lambat keluar. Actually memang 1 hingga 3 hari tu, hingga ke 5 hari tu adalah fasa kolestrum. Tapi ada juga fasa-fasa yang membuatkan ibu lambat kick in. Walaupun kolestrum lah, bukanlah lambat kick in kolestrum, tapi dia agak slow dan dia rasa yang susu dia tak keluar. Kalau nak susu cepat keluar, dan benda pertama yang korang kena buat adalah kontrol you all punya stres semasa labor. Cari orang yang betul-betul boleh memberikan ketenangan dalam bilik tu. Jangan pula kau kata laki kau tak memberi ketenangan, kau pergi bawa ex-boyfriend kau dalam tu. Jangan. Memang itu penting orang kata bersalin dengan keadaan yang tenang tu, memang orang kata sangat-sangat membantu. Memang tak boleh stres, memang tak boleh orang kata takut. Memang orang kata bersalin dengan tenang tu sangat-sangat membantu. Sebab kita memang nak orang kata hormon oksitosin, hormon prolaktin tu cepat kick in kan. So memang dia akan bantulah
sedikit sebanyak untuk penyusuan susu ibu selepas kelahiran tu sebenarnya yang ramai orang tak sedar. Dia tak perasan. Sebenarnya kan dengan kehadiran suami ataupun certain orang dia bawa mak dia kan sebab husband maybe offshore ke ataupun overseas ke mana ke. Yelah kita nak bersalin bukan kita tahu tiba-tiba dia nak keluar tu date dia tu dia nak keluar kan. Okay, so kalau tak ada tu tak kira siapalah peneman pun, tapi peneman tu lah yang banyak memainkan peranan. Sebab apa tahu dia yang akan membantu kita untuk lesskan stres kita. Sebab stress level tu sangat penting untuk you all control. Kalau kata you all tak boleh control the stress level, breathing technique kan, macam mana nak push, semua tu you all akan stress and korang akan minta ubat tahan sakit. So berapa ramai kat sini yang tengah tengok live kita orang ni, berapa ramai yang pernah ambil epidural, Etonox, betul ke? Etonox kan? Ya, Etonox, gas tu, lagi apa lagi ya, ubat-ubat tahan sakit yang ada. Ataupun siapa lagi yang ambil gas sudah, epidural sudah, dia ada lagi satu dekat tepi, yang kat tepi punggung tu apa Syafah? Alah, yang dekat tepi yang cucuk tu, dekat punggung boleh, dekat peha boleh, dia selalu cucuk. Apa tu? Ada ubat tahan sakit tu, tapi tak ingatlah nama dia. Ada. Sebab Syafa tak ada pengalaman actually ambil ubat-ubat tahan sakit ni sebab Syafa memang refuse untuk ambil ubat tahan sakit. Okay, I cuba ingat. Etonox, epidural, Petidin. Petidin, yes, correct. Petidin, dia cucuk dekat peha ataupun dekat punggung. Yes. Lepas tu kan lagi satu epidural dah kan? Dah, sudah. Itulah di antaranya, tapi benda yang paling kita nak elakkan adalah satu ubat tahan sakit, lepas tu dengan bantuan-bantuan kelahiran yang lain macam forceps, vacuum. Sebab benda-benda macam tu dia akan mengacau. Macam ubat-ubat tahan sakit ni, dia akan mengganggu proses penyusuan ibu. Okey, sebab setiap ubat ni dia ada kesan-kesan sampingan dia. Jadi benda-benda ni yang melambatkan proses penyusuan ibu. Sebab kita nak cepat. Kita nak cepat susu tu keluar sebab kenapa kita nak cepat susu tu kick in? Sebabnya kita tak nak nanti satu baby kalau ada kuning, nanti kuningnya lambat turun. Okay, ingat tak kita Kak Di pernah cakap yang kandungan whey dengan casein yang tinggi dekat dalam susu ibu. Whey sangat tinggi dalam susu ibu untuk penyerapan segala nutrien dekat badan baby. Tapi casein dia rendah. Jadi apa yang ada yang tak diperlukan tu semua dia buang. Tapi kalau macam susu formula ni kan nanti baby dah tak dapat khasiatnya. Keburukan susu formula ni kita tak boleh nak cerita. Jangan bergila. Tapi kebaikan susu ibu ni kalau kita cerita lagi panjang tak habis-habis, nanti proses bersalin korang anak kelima barulah kan. Jadi kita nak elakkan ibu-ibu dalam keadaan stres, kesan sampingan daripada ubat tahan sakit dan kesan sampingan daripada luka-luka forceps, episiotomi, semua-semua tu kita tak nak. Sebab dulu ibu dalam keadaan yang sakit, dia akan merencatkan hormon oksitosin. Bila hormon oksitosin tu terencat, kita nak keluarkan susu tu dengan cepat pun susah. Dia akan mengambil masa yang lebih lama. So bila kehadiran husband korang ke, mak ke ataupun peneman lah. Tapi kalau kata dah seorang tu tak apa. Seorang tu lah nama dia super mom. Whatever jihad. Janji anak selamat. Janji anak selamat. Pengalaman juga bersalin seorang-seorang. Masa anak first sebab bersalin seorang-seorang. Memang orang kata rendah. Yelah, sebab Syafa PJJ kan. So macam orang kata tiap kali nak bersalin tu macam reda je. Suami ada ke, suami tak ada ke, pasrah lah. Kita nak beranak bukan boleh tunggu-tunggu kan. Macam Syafina je. Yes. Seorang-seorang. Memang tak ada orang. Okay, Syafa cuba share sikit. Maybe boleh jadi kekuatan untuk ibu-ibu lain kalau kena bersalin seorang-seorang ke? Apa Syafa buat untuk encounter balik perasaan masuk labor room seorang-seorang? Sebab family pun jauh kan. Family pun kat KL kan. Apa Syafa buat? Cuba share. Okay, macam ni lah. Sebenarnya orang kata janganlah sebut-sebut.
Sebenarnya orang kata kita ni nak bersalin kan, orang kata tak boleh tunggu-tunggu. Sampai masa tu kita nak bersalin memang kita akan bersalin kan. So orang kata disebabkan memang BJJ, so macam orang kata tak berharap sangat tinggi lah untuk suami tu akan sentiasa ada, especially bila bersalin. So orang kata memang dari awal dah memang siap-siapkan dah mindset tu. Suami ada ke, suami tak ada ke. Kalau kita nak bersalin tu memang kita kena redah je. So memang orang kata kena awal-awal tu dah tanamkan mindset kita kena sentiasa positif lah. Nak beranak tu ada suami ke tak ada suami ke, bukannya anak tu boleh tunggu dia nak keluar kan. So macam kena sentiasa positif. Masa tu fikir macam okay, disebabkan tak ada siapa-siapa, memang kita ikut je cakap bidan yang ada masa tu, kita ikut je cakap doktor. Memang diorang je lah orang kata peneman kita masa tu. Sebab masa tu gynae pun memang sangat membantu. Even bidan midwife yang masa dalam tu pun dia yang cakap, okay Puan Zikir baca ni ikut saya. So dia pegang tangan, bila cakap kita sakit, dia cakap okay sekarang Puan mengiring. Macam tu lah. So macam sebenarnya dekat hospital tu masa tu lah. So memang sangat membantu lah masa tu disebabkan doktor, gynae tu sendiri, even the midwife dengan nurses yang ada dekat dalam labor room tu pun macam sangat membantu. So sebenarnya tak rasa pun macam tak ada suami masa tu. Sebab memang dia orang sangat supportive sebab dia tahu kita seorang. And sebenarnya gynae Syafa masa tu pun tak expect Syafa nak bersalin secepat tu. Sebab dia kata okay tak apa, bagi tahu husband take time sebab mungkin petang nanti baru bersalin. Macam tu sebab anak first kan. Tak tahu lagi kita punya condition ni jenis fast labour. So bila tiba-tiba nak bersalin dia kata cepatnya. Tak apa kita dah tak boleh tunggu lagi dah. So kita akan terus ni je. Kena cepat lah kan, memang dah nak bersalin. Memang kepala baby dah nampak kat bawah tu dah. Memang terus nak keluar dah masa tu. So memang orang kata masa tu gynae, midwife dengan nurses dalam tu yang macam kita punya pom-pom girl. So kita ikut je cakap dia. Dia kata okay Puan tarik nafas dalam. Puan tarik nafas dalam. Okay cuba push macam tu kan. So kita ikut je cakap dia. Dia ajar. Dia memang ajar. Yes. Yeah. So lepas dah bersalin tu, husband Syafa dah sampai ke belum masa tu? Belum. Husband Syafa sampai masa Syafina diorang dah bawa pergi dah untuk pergi sebelah untuk timbang apa semua. So macam memang dah siap semualah. Dah siap semua dah. Memang siap jahit dah pun masa tu. Dia dah ada lepas tu lah. Dia ada kemudian tu lah. Nak pesan dekat mak-mak ni, kalau nak attend kelas-kelas antenatal, kelas-kelas penyusuan, attend sekali dengan husband. Bawa suami. Betul. Kalau ada mak, bawa sekali dengan mak. Siapa yang nak jaga you dalam pantang, itulah orang yang you bawa sekali, especially husband. Okay, sebabnya lepas dia bersalin, dia yang kena bantu kita untuk tengok positioning kita betul tak, lekapan kita betul tak, sebab dia orang pun belajar sekali dalam kelas. Okay, bila kita ada mak mentua ke mak ke yang jaga kita dalam pantang, dia orang dah ikut kelas, so you all pun tersupport sama sekali dengan apa yang dia orang belajar dalam kelas actually. Sebab itulah penting, kelas penyusunan pun bukan mahal mana pun sebenarnya. Kalau tak nak pun buka live video kita hari-hari kat ni, buat live, taklah hari-hari kan, tapi banyak live video kat ni, bagi nota, Syafa bagi nota, korang pasang je lah kat rumah tu. So bagi diorang sekali ilmu supaya korang ada support, support system yang kuat. Support sangat penting. Tak ada dalam labor room, okay tak apa, lupakan je apa-apa benda, selamatkan diri dan selamatkan anak. Okay, dua-dua tu biarlah selamat orang kata. Tak payahlah tiba-tiba nak sedih lah, laki aku tak ada lah, mak aku tak ada lah. Tak guna nak sedih-sedih time tu. Tak payah buat drama dalam labor room. Okay, doktor ni semua dia tak ada masa nak layan korang punya drama. Tak payah. Korang dah jadi emak kan, try set automatic dalam kepala tu nak bersalin dah. Apa yang korang belajar dalam kelas antenatal tu, terus praktikkan. Okay, praktikkan, ikut cakap apa nurse dah ajar, apa midwife dah ajar, segala cakap apa, ikut. Otak tu kosongkan, dah tak payah dah fikir. Lepas tu korang fikir je, lepas ni aku nak anak skin to skin. Okay, aku nak anak skin to skin. Lelaki aku kat mana pun tak peduli dah. Okay, jangan peduli dah. Janji you dengan baby you selamat. Okay, jangan buat drama dekat dalam labor room. Okay, boleh tak ibu-ibu? So siapa yang tengah mengandung-ngandung sekarang ni, silalah angkat tangan. Siapa yang mengandung? Anak berapa tu? Okay, apa ni, Lin bersalin dekat hospital kerajaan tahun 2018, 2 tahun lepas. Husband tak boleh masuk, jadi memang dalam labor room sorang-sorang dengan misi dan doktor semua. Oh ya, thank you Syazlin. Lagi satu, sekarang during our COVID.
PKP tak ada husband yang dibenarkan masuk. Syafa sempat kan hari tu? Sempat ke tak? Syafa sempat sebelum masa tu. Sebelum berapa PKP. hari lagi kan? Yes, kan? Hampir. Tapi husband boleh masuk tak masa tu? Boleh. Ke dah memang tak boleh masuk? Masih boleh. Masa tu boleh. Sekarang dah tak boleh. Sekarang dah tak boleh masuk sekarang dah. Tak boleh. Sekarang ni even melawat pun tak boleh. Jadi ibu-ibu dah memang persiapkan diri. Ambil tadi kata-kata Kak Di, don't care whatever it is. Tak peduli husband kau kat mana, mak kau kat mana, siapa kat mana, dia dah memang menanti you all. Just lalui proses bersalin tu dengan cepat dan mudah. Okay, dia bila lebih banyak drama, kita faham. Bila sakit contraction tu sebab Kak Di walaupun Caesar anak pertama, tapi Kak Di melalui proses Caesar tu dengan background yang teruk lah orang kata 2 hari bertarung jugalah sakit contraction tu sampai perut tu jadi bulan sabit tau, anak dah berpusing-pusing teruk dah. So Kak Di induce 2 kali. Lepas tu dengan sakit contraction tu na'udzubillah lah, dia sakit dekat belakang dulu kan Syafa kan? Dia sakit belakang, abdomen sakit. Lepas sakit tu rasa macam orang kata nak patah pinggang tapi tak patah-patah macam tu. Okay, lepas tu dia sakit ke depan tu, dah sakit kat depan tu. Dia menangkap perut. Pembukaan Faraj tu yang masih dia rasa something sikit lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita dah tak rasa dah. Tapi kalau untuk yang normal, mungkin Syafa boleh share lagi lah kan apa yang perlu buat selain daripada control breathing. Lepas tu yang mengiring kiri kanan tu kan, betul tak? Ingat benda tu, mengiring kiri kanan. Lepas tu berjalan, betul tak? Banyakkan jalan. Berjalan. Kalau Mak Saleh dia lagi advance, dia boleh berdansa-dansa dalam tu kan, dia berjoget-joget, dia boleh buat squat. Nak cepat buat squat. Buat squat. So, kalau boleh, kalau diberi pilihan, ibu-ibu please go for normal yang tak perlukan ubat-ubatan. Okay, tapi kalau ibu perlu go for Caesar, it's okay, pergi je Caesar, tak ada masalah. Sebab Caesar pun sekarang dia punya views pun dia pakai spinal, dia jarang lah full, kecuali ibu ada masalah kesihatan yang lain, dia akan bagi full punya nilai anesthesia. Okay, so whatever it is, kalau boleh elakkan daripada ambil ubat-ubatan yang tahan sakit. Okay, betul. Alright, ibu-ibu ada yang mengandung ke yang menonton? Ada tadi seorang tu, dia kata tengah tunggu hari, lagi-lagi tengah PKP tak ada teman je. Memang masa kita punya COVID-19 ni memang tak dibenarkan ada peneman. Even nak melawat dekat ward, teman pun tak boleh. So tabahkan hati, kuatkan semangat. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Beranak seorang-seorang pun boleh. Kita mak-mak ni kuat. Memang orang kata jihad kita nak melahirkan anak tu. So tak ada masalah, teruskan je. InsyaAllah semua okey, semoga dipermudahkan. So itu part untuk melahirkan. Kalau boleh pilih secara semula jadi, ataupun if you memang dah ada record Caesar, you go for Caesar, it's okay, go for Caesar. Tapi jangan pula stres ya, jangan stres lepas Caesar. Orang kata sebab okay, lepas Caesar usually memang kita akan shaking lah. It's okay, shaking lah, tak peduli lah. Tapi lepas masa baby dah dikeluarkan, first thing first, ingat letak dalam kepala, bagi tahu doktor, saya nak baby skin to skin. Okay, elakkanlah nak tunggu sejam lepas dia bawa pergi timbang, dia bawa pergi lab, apa benda semua tu, elakkanlah. Sebab dia kita secepat first yang pertama tu. Sebab kita tak nak baby terlupa ataupun baby terstop dia punya connection dengan kita sekejap. Okay, kita tak nak, kita nak mempercepatkan hormon kita keluar dengan macam tu orang kata. So bila skin to skin, actually kalau korang letak, walaupun letak di bahagian bawah sini baby tu boleh crawl ke atas tau. Walaupun sebab jarak penglihatan dia tak jelas, dia cuma nampak hitam dan putih saja tau. So dia akan nampak, dia akan pergi ke tampuk hitam dekat areola kita. Kita pergi breast kita kan bertukar kan. Jadi areola kita daripada pinkish gitu tukar jadi warna gelap. Hitam. Itu adalah ciptaan Allah, memang semula jadi fitrahnya begitu. Supaya baby yang separa nampak tu, yang samar-samar yang cuma nampak black and white tu, dia akan menuju ke tampuk yang hitam tu yang dia nampak. Lepas tu, kenapa dia menuju ke situ? Sebab air ketuban kita sama bau dengan areola kita. Okay, korang tak perlu bagi alasan kata baby tak tahu latching, baby tak tahu menyusu, dan baby sebenarnya, sebab you all tak ada nipple. Sebenarnya baby tak tahu pun bentuk nipple tu macam mana.
Okey, kalau korang dah kenalkan dia seawal 1 jam pertama tu dia keluar daripada perut tu, tak Dia dah kisah tahu apa dah. bentuk apa bentuk muka bumi beras korang pun dia dah tahu dah. Okey, tak payah bagi alasan lagi dia tak boleh menyusu sebab tak ada nipple. Sebab macam kita cakap lah, nipple bukan tempat untuk menyusu ya. Itu cuma Betul. saluran keluaran susu saja. So jangan salah kat situ. Untuk macam suntikan vitamin K, macam setengah hospital kan dia kata, oh tak boleh, kita nak kena bagi vitamin K cepat-cepat, benda semua. Actually vitamin K tu untuk bantu proses pemecahan darah. Dia tak nak baby ni lah jadi ni lah kan, tapi sebenarnya dia boleh didelaykan dalam masa 1 jam. Lepas tu yang sibuk-sibuk nak timbang benda semua, tak ada efek pun. Kalau kau minta sekejap lepas kau keluarkan baby tu letak kat badan, dia minum setitik 2 kolestrum tu dengan berat badan dia masa keluar, tak ada beza pun. Ya, tak ada Jadi you beza. tell the doctor this. Okey, setitik 2 kolestrum tu tidak membezakan berat badan dia untuk tempoh 1 jam korang ambil dia dekat skin to skin, okey? Bagi tahu doktor tu. Mungkin doktor tak tahu, you bagi tahu doktor, okey? Okey, apa lagi Syafa? Dia nak tambah tak? Okay. Tu tadi tengok dekat komen ada yang tanya boleh minta ke baby sebab dia kata previous pregnancy dia kata lepas sejam baru dia dapat anak dia. Boleh, boleh minta. Kita tak nak. Kita minta. Nak yang betul-betul dia keluar tu, kita minta terus. Minta terus. Kita nak. Doktor, saya nak skin to skin. Kalau kata doktor tak tahu skin to skin tu apa, doktor sila letak jawatan jadi doktor cakap dengan dia. Biar saya jadi doktor cakap dengan dia. Kalau skin to skin pun tak tahu apa. Tak payah jadi gynae. Patutnya dia jadi gynae, dia lebih aware tahu benda ni. Kebaikan skin to skin tu. Sebab kebaikan skin to skin tu very banyak tau. Salah satunya dia boleh stabilkan suhu baby yang baru keluar daripada perut. Tu satu. Yes. Stabilkan juga tahap darah baby dekat dalam tubuh baby. Tak adalah dia punya tu akan jadi lebih stabil. Sama juga dengan pernafasan dia. Pernafasan dia akan jadi lebih tenang, dia akan lebih senang bernafas. Okey, dia akan elakkan baby untuk jenis kena apa orang kata tu, yang jenis kadang-kadang kan dia semput, tapi kalau dah memang you dah scan tu memang dia ada problem, itu different story ya. Jangan pula korang pergi hentam kat dia kata boleh stabilkan padahal anak kau dah memang detect daripada dalam perut ada masalah. Kita cari dia Syafa ya. Okay. So lepas tu apa lagi Syafa? Lupa nanti Kang. Lagi satu, selain daripada pernafasan dia, rongga hidung dia, lepas tu vitamin, kolestrum tu sendiri itu adalah makanan pertama baby. Korang jangan suap air masak ke, susu formula ke, tak. Okey, itu adalah makanan pertama baby sebab kebaikan kolestrum itulah yang serap segala-galanya 100% untuk baby, jadikan dia antibody pertama, itulah kita panggil liquid gold. That's why lah benda tu jangan dipicit, jangan dibuang. Terus bagi pada baby. Faham tak? Direct. Bagi direct terus. Tak payah nak picit-picit, nak pump tak perlu. Sayang. Kolestrum tu dah letak banyak bertitik-titik je. Bila pump dah melekat dekat part-part pump tu, macam mana kita nak bagi kat baby kan? Lepas tu lagi satu, kalau rasa macam takut terlupa nak bagi tahu dekat doktor yang nak baby straight away after menyusu lepas bersalin tu kan. Masa tengah sakit-sakit dalam labor room tu, sambil-sambil sembang, sambil-sambil melayan contraction tu, bagi tahu siap-siap dekat nurses dengan midwife dalam tu. Bagi tahu dekat dia orang kalau boleh, kalau tak ada apa-apa orang kata complication dekat mak ataupun anak, lepas dia melahirkan, saya nak terus menyusukan baby saya. Bagi tahu siap-siap masa tengah dekat dalam labor room. Janganlah bila lepas tengah sakit-sakit, tengah nak push time tu kau sibuk nak bagi tahu pula. Ataupun bila orang kata dah keluarkan baby tu, time tu lah juga nak marah-marah. Doktor, saya nak anak saya. Jangan macam tu. Bagi tahu awal-awal. So diorang pun senang nak preparation, nak buat preparation ke apa ke kan. So orang kata benda tu sebenarnya kena prepare awal-awal lah. Bagi tahu siap-siap. Lepas tu janganlah pula nak marah-marah doktor ke, marah-marah ke nurse kan, sebab diorang tu lah yang membantu proses kelahiran kita. So kalau kita tak buat baik dengan diorang, nanti dah lah diorang yang jaga kita, yang rawat kita. Bayangkan apa nanti dia boleh buat kat kita kan. Bukanlah orang kata nak mendoakan benda yang tak baik, tapi orang kata kalau kita nak benda baik kan jadi kat kita, so kita kena buat baik jugalah kan. So minta baik-baik, cakap elok. Bagi tahu kalau tak ada apa-apa complication dekat ibu, dekat anak. Kalau boleh saya nak menyusukan anak saya lepas je baby dikeluarkan. Diorang akan bagi. Diorang tak akan simply macam tak boleh anak terus kena pergi kena pergi timbang. Tak ada. Memang diorang akan bagi unless anak ada masalah.
unless ibu ada pendarahan. Yang tu nak tak nak, diorang tak boleh bagilah sebab diorang kena utamakan nyawa ibu ataupun bayi masa tu. So janganlah paksa kalau anak tu kena masuk NICU, nak juga menyusukan. Tak boleh, diorang masa tu kena utamakan. Kena utamakan nyawa bayi. So kalau jadi apa-apa, siapa yang nak tanggung kan? So kena juga consider lah certain situation. Alright? So kalau tak ada masalah, memang boleh sangat skin to skin sejurus selepas kelahiran. Tu okey Aisyah, masa skin to skin kita terus direct feed ataupun just baby letak kat dada. Memang seboleh-bolehnya letak terus untuk direct feeding. Dia memang kita tak keluar susu. Even though kolestrum pun dia akan terhasil selepas kita melahirkan dan selepas uri kita keluar. Semua tu lah. Supaya bila uri kita dah keluar, kita punya hormon estrogen dan progesteron tu turun. Barulah hormon oksitosin dan prolaktin tu naik tau. Barulah dia inject susu tu ya. Eject kolestrum tu untuk keluar. Dan kolestrum tu dia takkan keluar memancut-mancut macam air terjun. Bukan. Dia akan nak keluar pun dia macam nampak nak pincit, nak keluarkan dia pun memang susah. Janji baby tu memang terus lekat. Sebab kita nakkan ileo baby tu untuk berada di areola kita because it's a detector untuk merangsang terus hantar the signal to the otak kat kelenjar pituitary kita ni untuk keluarkan bagi tahu baby dah keluar lah, kita kena hasilkan susu. At the same time hormon oksitosin dengan prolaktin tu lah yang memainkan peranan sebab dia dah memang tahu uri dah dikeluarkan. Okay, uri dah keluarkan, hormon estrogen dengan progesteron tadi dah tak ada dalam badan. Okay, so dia take charge. Tapi kalau kata you all tak bagi pada payudara dan korang pun sendiri bila baby kalau tak ada dengan korang dekat NICU ke whatsoever, korang tak pump, so tak ada demand, korang tak bagi tahu pun susu tu perlu dikeluarkan. So susu takkan keluar. Okay, so macam soalan tadi tu, so kalau boleh terus direct feeding the baby. Okay, bagi je. Sebab dia memang takkan memancut-mancut susu banyak-banyak. Okey, lagi satu Syafa Kak ni nak bagi tahu dekat korang semua yang khasiat untuk skin to skin tu lupa tadi. Actually dia kurangkan risiko untuk alahan sebab bila anak dengan ibu dah skin to skin, dia dah koloni semua sistem penghanaman baby, bakteria apa segala tok nenek tu dia dah kenal pada baby punya body dengan ibu. Apa yang ada dekat ibu akan go to baby dan dia akan build the system of immunity. That's why kolestrum tu penting untuk fight everything. Okay, dapat ya? Okay, so ada apa-apa soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan apa-apa yang you all nak keluarkan, boleh keluarkan dulu. Ya, I tengok. First time ni I buat nota tau. Takut je ada tertinggal-tinggal. Gigi. Sebenarnya bukan buat nota, memang buku nota sendiri pun, tapi buka bab tu je lah. Buka bab tu je. Kepampangan tengok apa yang tak ada kan. Okay. So macam tadi kan Syafa kan ada beberapa ibu yang kata pasal ubat tahan sakit tu ibu nak bagi tahu je sebenarnya kalau untuk yang paling selamat adalah epidural, gas tu, sedutan gas tu sebab dia tak masuk sampai dalam pun, it just that 5 minit dia off dah, ubat tu kesan dia dah tak ada, that's why bila sakit baru sedut. Betul tak? I tak pernah sedut. Tapi this is from apa yang diorang bagi tahu and from the medical punya point of view, bila sedut baru sakit. Okay. So macam Pethidine tadi tu, yes dia akan masuk pada susu. Okay. So kalau dia Pethidine tu tak boleh, sebenarnya dia tak boleh diambil kurang daripada 4 jam. Kalau ibu nak melahirkan dah dekat-dekat nak melahirkan whatsoever, memang doktor tak boleh bagi Pethidine tu dah dekat you all. Sebab dia akan effect pada ibu dan juga baby. Tapi both tu sama juga sebenarnya kalau macam Pethidine tu dia punya effect tu mak akan muntah, lawyer. Siapa yang pernah ambil baby boleh share pengalaman kat sini yang injection tu. Dia less than 4 hours memang kita tak boleh advise ambil suntikan tu So ibu-ibu kena aware benda tu. Dia akan muntah, lawyer, dia buat mak mengantuk. So nanti kan mak nak pergi proses nak bersalin pun susah. Jadi dia pun akan effect pada baby lah kalau Pethidine tu sebenarnya. I tak tulis pula dalam nota ni tahu pasal Pethidine tu. Tapi I cuba recall balik. Kalau Pethidine tu sebab dia bertindak balas dalam 20 minit tau pada peha if I'm not mistaken. And then lepas tu dia boleh buat baby ataupun emak pening, mengantuk, tekanan darah pun dia akan drop.
Lepas tu apa lagi tekanan darah dia akan drop mendadak if I'm not mistaken. Yelah, tekanan darah dia drop mendadak. Okay. Lepas tu kan kalau dekat baby dia akan masuk dalam susu. That's why Pethidine tu kita tak advise sebenarnya lah kita tak advise, tapi kalau dah terpaksa you kena discuss dengan doktor you lah. Dia akan masuk pada susu. Jadi kita tak nak baby pun dapat benda yang tidak sepatut-patutnya lah, sebab nanti dia akan efek pada baby juga tau Syafa. Dia akan buatkan depan baby jantung dia laju. Kan tahu kan? Lepas tu dia akan buat jaundice baby naik. Spike. Dia akan naik. Dia bukan kurangkan jaundice, tapi dia akan membuatkan jaundice naik because of the medicine tadi. Lepas tu baby pun akan mengantuk. Bila baby mengantuk lepas lahir, sebab of the kesan of ubat, nanti dia akan mengganggu. Macam mana nak menyusu bila dah baby mengantuk. Tapi setengah doktor dia boleh request, bukan dia request lah, kalau dia betul-betul gynae lah. Memanglah dia betul-betul gynae kan. Tapi kalau dia aware pasal breastfeeding, takkanlah kau suruh pakcik siang ikan pergi jaga kat labor room kan. Ya Allah, ya Tuhan. Okay, so kalau kata you all dah dapat ubat tu sebab doktor bagi, tapi you kena bagi tahu doktor ubat apa. You kena tanya doktor ubat apa kena tanya. Tapi kalau you all dah boleh tahulah sebenarnya, sebab kalau dah cucuk kat buntut ataupun dekat peha tu, itu memang Pethidine. Tu usually memang Pethidine. Okay, so dia ada satu lagi ubat. Kejap cuba recall. Naloxone, Naloxone untuk diberikan pada baby untuk daripada kesan-kesan sampingan tadilah. Kena bagi pada baby ubat tu. Alright? Yang itu untuk Pethidine. So elakkan untuk ambil Pethidine sebenarnya. Okay, ibu-ibu ingat tu ingat. Boleh, tapi atas advice doktor, ikut keadaan you all. Okay, yang macam gas tu tak ada apalah, tu biasa je. Epidural pun biasa je, sebab dia biasanya dos dia rendah je. Epidural ni tak ada sangat lah. Cuba baca tu Syafa. Okay, Isa Media, saya anak kedua minta dengan doktor injection tahan sakit masa kat ward sebab tak tahan sakit. Time doktor nak inject, doktor check laluan dah buka 7. Doktor tak jadi inject, terus masuk labor room. Memang bagus pun sebenarnya. Bayangkan kalau dah ambil injection tu, tiba-tiba dah nak terus bersalin. Kan Naya? Right? So memang orang kata sebenarnya kalau boleh kita lalui proses bersalin ni, especially untuk yang normal lah sebab Syafa cakap berdasarkan pengalaman Syafa yang bersalin normal lah. Kalau boleh yang untuk yang bersalin normal ni, kalau boleh kita go for natural birth lah, yang se-natural mungkin. Maksudnya tanpa bantuan ubat tahan sakit. Alright? Betul. Kalau boleh orang kata contraction, nak bersalin memanglah sakit. Okay, nama pun bersalin. Kalau tak sakit tu bukan bersalin. So, orang kata buatlah apa orang kata, kalau rasa sakit sangat-sangat tu masa tahan kesakitan tu, zikir banyak-banyak, baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, banyak-banyak dekat mulut tu sentiasa berzikir. Sebab kalau kita asyik duk fikir sakit, so memang mindset kita sakit, signal tu memang sampai dekat otak sakit lah. So memang kita akan rasa sakit dan sakit. Alright. So tapi itulah orang kata tahap kesakitan setiap ibu-ibu ni pun berbeza. Yes, memang ada orang yang memang tak tahan sakit. Kalau if betul-betul rasa tak tahan sakit, bolehlah bincang dengan midwife ataupun doktor masa tu apa yang boleh dilakukan. Okay, mana yang sesuai lah, gas ke apa ke kan. Tapi kena bincang lah. Tapi kalau macam saja-saja suka sebab tak nak rasa sakit masa bersalin, tak payahlah gatal-gatal. Sebab mustahil tak rasa sakit. Proses bersalin memanglah sakit. Nama pun bersalin. Tu orang kata jihad antara hidup dan mati kita nak melahirkan. Kan? So mustahil lah tak sakit. Ngada-ngada kalau tak nak sakit tak payah kahwin. Kan? Boleh macam tu? Manalah ada sisi tak boleh sakit. Mustahil tak sakit. Memang akan rasa sakit. So kalau boleh kalau kita boleh orang kata elakkan ubat tahan sakit tu, kalau rasa betul-betul tak perlu, tak payah request. And ada lagi satu keadaan kan yang macam sebab konon-konon tak nak rasa sakit melahirkan secara normal, simply minta Caesar.
Please lah Ah, mak-mak. Ya Allah. Tak eh, payahlah. Syafah cakap pasal Caesar Ibu cakap Hmm. pasal my side yang Caesar Yes. tiga-tiga Ha. Satu di antara reason yang I feel yang nombor 2 tu because of I tak larat nak jaga I punya sakit Caesar. I rasa leceh. I nak jaga diri I nak letak bantal lagi, badan I nak kali-kali pun susah, lagi nak menitik lagi. I rasa macam that's it. Tak boleh tahan So jangan simple-simple minta Caesar. Tapi sekiranya Hmm. ibu dah memang dah kalau macam I sendirilah kan, Yes. Betul. dah anak pertama Caesar, anak pertama tu sebab dia punya tali pusat lilit leher tau. So dah memang kena Caesar lah sebab 2 hari dah dalam tu tak keluar-keluar juga budak tu kan. Betul. 2 kali English pun tak keluar. So Caesar first pengalaman. So second pun dah memang Caesar because of jarak dia dekat dia beza dengan abang dia cuma 2 tahun saja. So yang ketiga memang of course lah faktor umur I pun dah berapa dah tengok uban-uban kat sini. Jadi tak apalah dah memang 2 tu Caesar, kita pun doktor pun tak nak ambil risiko sebab dia tak nak rahim pecah whatsoever kan. So kita Yes. Caesar. So if ibu-ibu dah memang you ditakdirkan Caesar, it's okay. Tak ada masalah. Okay. Yes. Bukan reason untuk Simply you minta. menyusu. Kita minta Yes. satu dan menyusu ramai yang Yes. kata Kak Din saya Caesar tu sebablah saya lambat susu saya keluar whatsoever. Tak, sebenarnya tak ada masalah, cumanya kesan bius tu yang akan jadikan masalah pada you all. Yes. Sebab tengah ibu kalau perasan lepas Caesar dia tak tahan rasa sakit, shaking whatsoever, dia minta jab. Yes. Okay, jab tu lah Petadine tadi tu. Petadine tu yang buatkan kita mengantuk whatsoever semua. So kita dah membiarkan baby kita sebab kita penat kan. Kita dah biarkan baby kita dekat nursery. Kita pun tidur terbungkang bagai sekali untuk nenek. Kita dah lupa untuk menyusukan. Okay, itulah silapnya dekat situ. So kalau sakit tu nak buat macam mana? It's okay kalau sakit tu minta je lah painkiller. No problem. Cumanya Yes. kena tetap untuk skin to skin and bagi Yes. je menenen. Okay, dia bukan kata nak menenen tu korang ambil bila dia dah nangis. Okay, itu dia adalah late cues. Ramai ibu-ibu yang takkan berjaya kalau sekiranya you all tak tahu cue baby menangis bila. Okay, bagi pada akhir ataupun pada late cues akan mengundang you ke celarawan sampai ke sudah. Okay, Stress lah tu baby nangis. early cue. Yes, early cue kena bagi. Lepas tu you dah tahu you Caesar. Okay, sediakan nursing pillow ataupun pillow yang ada. Dapatkan position yang sesuai. Kalau dah tahu lukanya di sini, lukanya takkan di sini kan? Lukanya di sini. Jadi sini masih boleh digunakan lagi ya ibu-ibu. Jangan bagi alasan. Dekat sini pun sakit sama. Tidak. Okay, pegang baby guna ni apa Syafa? Ni position apa Syafa? Bukan timbang nenek ni. Football. Kau nampak tak? Football. Ya, football pun boleh ataupun kita baring macam ni menelentang sikit ke belakang, letak baby kat sini. Okay, itu sangat-sangat menenangkan bagi baby dengan position macam tu ataupun you all boleh mengiring. Alaskan belakang dengan bantal peluk. Ini untuk ibu-ibu yang Caesar lah. Kalau yang normal tu Syafa, kalau Syafa itu episomi tak? Syafa ada jahit sikit tapi ada jahit sikit lah, ada jahit juga. Tapi tak gunting lah. Tak gunting lah. Jahit lah jugalah. Jahit. So kalau yang mana yang ada kena guntingan, jahitan, memang you all akan rasa sakit. Kadang-kadang dia bengkak, pedih, menanas semua kan. Tapi dia takkan efek pada sini. Okay, sini akan berfungsi dengan baik sekali ibu-ibu. Teruskan aja penyusuan tu. Supaya dia mempercepatkan lagi rahim tu dan baby dapat full antibody full khasiat. Kita tak nak nanti because of you awal-awal tu you dah stress. Then salah. Lagi satu yang skin to skin tu dia akan elakkan baby untuk melalak-lalak terlolong-lolong. Okay, dia sebab dia dah ada 9 bulan dalam perut tu kan Syafa kan. Tiba kau keluar, cuba kau letak kau Syafa dalam gua tu kan tak boleh keluar-keluar 9 bulan. Kau keluar pergi KLCC terus tak keperak kau nanti jadi macam tu kan. Tinggi kan. Gayat. Jadi bila baby dah dalam perut tu lama, tiba-tiba keluar dekat dunia ni, memanglah dia akan sedikit apa orang kata
sebut bahasa yang senang faham batak sikit ke, jakun sikit ke kan, anjat gegel ke kan, iyalah elok selama ni dalam perut yang dia dengar bunyi bunyi perut je. Okay, so bila dia keluar dah lah dia tertutup dengan gelapnya, tiba keluar dengan macam ni lagi dah dia kalut. That's why skin to skin akan elakkan baby you daripada jenis yang cepat terkejut, terlalak, semua-semua tu tau. Dia akan bagi baby lebih bertenang. So skin to skin tu very very important sampailah baby walaupun dah 2 tahun pun tak apa, nak buat pun boleh, tak ada masalah. Jadi kerapkanlah skin to seadanya. Jangan buat sejam dah, 2 jam dah, tak. Buat je skin to secara kerap. Selama mungkin lah. Ini bagi ketenangan dekat baby tu lain. So baby korang akan kurang menangis. Okay, yang ini kena ingat ya. Skin to skin akan bagi baby kurang menangis. Okay. So apa lagi tak? Ada lagi tak Syafa yang kita nak cakap ni? So kalau seasonal ke, normal ke, tak kisah apa juga situasi, susu tu tetap ada, kecuali ada setengah orang kata lupa. Ada setengah orang cakap, Kak Di, susu saya tak keluar. Ada ke yang lepas kali susu tak keluar? Contohnya macam ibu-ibu yang ada, dia biasanya bukan tak keluar, dia lambat keluar kalau kata contoh macam uri tertinggal dalam perut. Okay, kalau ibu ada masalah uri tertinggal dalam perut, pendarahan, itu membuatkan ibu berasa lagi stres, lagi sakit. Okay, dia lagi fasa yang berbeza. Jadi stres tu yang menyebabkan susu tu disekat. Okay, what if untuk ibu yang darah tinggi? Ada ibu-ibu darah tinggi kat sini? Cuba komen saya ke apa ke? Ada tak? Darah tinggi. Mana ibu-ibu darah tinggi, kencing manis. Kencing manis especially selalu sangat kata bila kita buat kelas kan, Kak Di saya tak percaya sebab saya kencing manis. Okay, saya tak boleh menyusukan baby. Saya tak keluar susu saya. Okay, what happen dekat orang darah tinggi kita cakap pasal darah tinggi sebenarnya kan, boleh ke tak boleh dia menyusu? Boleh. Tak ada masalah pun. Malahan ibu-ibu yang ada darah tinggi, this is a good opportunity untuk you all menurunkan kadar ketinggian darah you all. Darah tu. Okay, tapi kalau macam Kak Di darah tinggi turun dah. Okay, so dia akan membantu menstabilkan lagi kadar darah tinggi you all. Sebab apa? Bila kita bonding dengan anak melalui penyusuan susu ibu tu, satu hormon tenang yang akan dikeluarkan. Hormon apa Syafa? Oksitosin. Yes, so dia akan bantu hormon cinta. Darah you all, daripada korang jadi high blood pressure tu kan, dia akan jadi stabil lagi sebab hormon-hormon tu yang mengawal you all untuk bertenang. That's why kalau you all menyusukan, kalau betul positioning, betul lekapan, bila korang menyusukan, korang ada satu rasa yang macam lepas tu ngantuk. Lepas tu kita ngantuk. Lepas tu kita minta air. Lepas tu kita minta makan. Itu tandanya penyusuan you all adalah sangat efektif. Ya, baby dapat susu yang betul. Apa lagi Syafa tanda-tanda baby dapat cukup susu? Kita bagi tengok sikit. Diapers dia. Tengok kencing dia. Kenaikan berat badan dia. Rasanya tiap kali live pun kita akan ulang pasal tanda-tanda baby cukup susu ni. Tapi masih banyak lagi soalan pasal anak saya cukup susu tak? Kalau tengok dalam pending post tu, maaf lah ya, kita orang terpaksa banyak orang kata decline ataupun delete. Sebab banyak sangat soalan-soalan berulang yang asyik tanya, ibu-ibu tak yakin dia ada susu ke tak. Sebab tu kalau boleh, sebelum nak post apa-apa soalan, search lah dulu dekat dalam group. Sebab soalan tu mostly memang soalan yang sama. And kalau kita rajin membaca, jawapan-jawapan dekat dalam post tu, semua dah ada dah. Even HBM Mami sendiri dah banyak yang komen. Lepas tu admin pun dah komen. Orang kata memang dah banyak dah membantu sebenarnya. Cuma kita je tak nak cari dalam HBM tu sebenarnya. Yes. Okay, so janganlah rasa sedih kalau kita orang decline post korang tu. Kau gasak. Kau tengok, kalau korang rasa Kak Di selalu membebel, sekali Syafa membebel tak boleh potong, tahu tak? Okay. So tadi berbalik pada yang darah tinggi sebab ada kita dapat a few mamis yang on medication yes, ubat dia
ubat yang beta blockers. Lepas tu yang famous sangat tu apa? Thiazidite kot untuk ibu-ibu yang darah tinggi kan, untuk orang yang ada darah tinggi. Betul. So ubat-ubat ni dia akan mengganggu. Kalau you all tanya mengganggu tak? Ya, dia akan mengganggu sebab dia akan Betul. merencatkan penghasilan susu. Susu So ibu. what you can do is you bagi tahu dekat doktor, please you breastfeeding and please prescribe ubat yang low dose sikit. Tapi if you all teruskan penyusuan susu ibu sampai ke ataupun 6 bulan yang pertama, you all dah boleh dapat the different. Okay, you all memang nampak sangat the different dekat body you. You akan dapat blood pressure you lebih stabil berbanding dulu. Unless memang pemakanan tak dijaga, stress level tak dijaga, kerja kau nak marah je laki kau asyik main game. Sampai ke sana kan asyik main game 24 jam, celik mata main game je. Apa pun tolong kat rumah kan. So itu cerita lain lah. Jangan salahkan susu ibu. Okay, susu ibu tak bersalah, tapi yang bersalah tu adalah anasir-anasir luar. Okay, tapi kalau husband pun sweet, loving, mak pun okay, surrounding you pun okay, semua okay, pemakanan you pun control, so you punya high blood pressure tu dia akan turun secara slowly dan akan okay. Alright, dapat tak? Okay, so untuk apa lagi tadi, darah tinggi. So kita pergi kepada ibu-ibu yang ada kencing manis. Boleh ke tak boleh, Syafa? Boleh. Semua orang boleh menyusukan. Okay. Bayangkan mak-mak yang tak pernah mengandung dan melahirkan pun boleh menyusukan. Apatah kita yang bersalin, yang mengandung. Ya Allah. Itulah orang kata. Betul. Okay. Dia tak ada masalah untuk menyusu kalau kata you ada kencing manis. Tapi untuk ibu-ibu yang tengah mengandung sekarang, please jangan membodohkan diri sendiri. Kak Dia guna bahasa yang senang difaham again. Kak cakap jangan membodohkan diri sendiri dan merisikokan diri sendiri dan anak di dalam kandungan. Unless you memang tak nak anak tu ke whatsoever ke, itu antara you dengan Tuhan lah, bukan dengan kami lah. Tapi dari segi our point of view as a lactation counselor, untuk ibu yang ada kencing manis, yes, you still boleh menyusukan baby, tiada masalah. Okay, tiada masalah. Dan jangan membodohkan diri sendiri, apa yang Kak Dia cakap tadi, dan merisikokan diri you dan anak. Kalau doktor suruh minum air gula, minum, jangan dibuang. Dengan bangga pergi tipu pula, pergi buang air gula tu. Dah kenapa? Ya Allah, na'uzubillah. Korang tahu tak kalau korang ada tak didetect as a diabetes mother masa korang mengandungkan, dan masa korang dah memang tak declare pun benda tu, tiba-tiba keluar, tahu tak apa kesannya baby yang dikandung sekiranya ibu ada diabetes. That's why kalau perasan dekat buku pink tu, dia ada stiker colour. Betul tak, Syafa? Betul. Kalau apa yang high risk tu? Kalau apa? Merah lah sekali. Merah yang paling tinggi. Merah lah sekali Okay, sebab baby yang ibu yang ada diabetes, satu risikonya baby akan dilahirkan besar. Okay, sebab kandungan gula tu tinggi, jadi dia memang berlemak lah badan dia tu. Okay, lepas tu kadang-kadang baby juga akan ada masalah pernafasan. Ya, okay, ni baby dalam perut, ingat tu, kalau ada air gula kena minum, sebab nanti inilah akan efek pada baby. Okay, masalah diabetes pada baby tu sendiri nanti, satu baby tu akan didetect dengan diabetes, bayangkan. Okay, lepas tu baby tu sendiri akan dilahirkan dalam keadaan yang besar. Lepas tu masalah pernafasan pula. Bayangkan, berapa dah? 3 dah kan? Okay, lepas tu dia akan ada masalah abnormal electrolyte. Ya ke? Abnormal electrolyte dekat dalam badan dia. Apa benda tu? Kau pergi Google. Biar membaca lagi. Apa lagi? Hipo apa tu? Hypoglycemia. Itu lagi. Bayangkan itu kalau ibu. Tapi kalau semua yang Kak Dia cakap tadi tu jadi pada anak you all,
tak kekesian. Jadi jangan memperbodohkan diri sendiri dan merisikokan diri you dan anak you dengan buang air gula ya. Tak nak cek pun kandungan gula dalam badan. Okey, itu satu ya. Lagi satu, walaupun you tak ada, katalah you tak ada pun masa you biasanya tak pregnant ni, memang you tak ada pun, tak pernah pun ada masalah diabetes whatsoever. So you all tak nak minum air gula tu. Tak Refuse, boleh. doktor cakap. Kadang-kadang nurse tak boleh sebab bila kita pregnant ni macam-macam benda jadi extend, dia jadi double up dekat our body. So even though macam Kak Di sendiri Kak Di memang tak ada kencing manis ke apa, tapi bila doktor suruh minum, kita minum sebab kita nak tahu kan, tiba-tiba daripada tak ada jadi ada. Okay, lagi satu injection, apa tu siapa? Injection yang kancing gigi semua tu kan kena ambil. So itu kena ambil lah. Janganlah korang pergi avoid pula. But I don't know lah kalau kata korang memang jenis anti-medical, anti-vaksin, anti segala-gala tu, I don't know lah. So what happen dekat ibu yang biasanya ada diabetes, satu, anak dia biasanya akan ada masalah pernafasan ya, ataupun dia akan jadi anak dia ada sedikit lembik sikit lah orang kata. Jadi biasanya ibu yang ada diabetes memang automatically anak dia usually dia akan tahan dekat ward dulu. Okay, dia akan monitor dekat ward dulu. Tapi what you can do is just bagi tahu dia untuk direct feeding. You nak direct feeding, you nak menyusu anak you. Sebab anak you so far tak ada pun ada masalah sampai kena letak wire ke apa ke, tak ada. So boleh je nak direct feeding. Okay, so jangan sesekali mengatakan tidak pada air gula dan jangan sesekali buat pandai lah benda-benda tu. Lepas tu salah satu, walaupun you ada diabetes, as a mother you ada diabetes, kalau you fully breastfeed anak you, risiko untuk anak you obesity dan diabetes in future dia takkan ada. Risiko tu adalah sangat-sangat rendah. Okay. So kenapa kita duk galakkan breastfeeding. Itulah khasiat dia tu sangat tinggi tu nak cakap. Bonding dengan mak pun lain, pertuturan anak pun lain, main anak pun lain. I didn't say that susu formula ni anak tak jadi pandai ke whatsoever kan, ikutlah didikan mak ayah dia macam mana. Walaupun kau menyusukan pun, tapi 2 tahun yang pertama tu adalah very crucial. Jadi parenting kena betul, penyusuan kena betul, apa lagi, cara nak educate anak pun kena betul. Semua tu mainkan peranan lah. Okay, tapi yang penting apa-apa yang kita bagi pada dia dalam tempoh 2 tahun tu, seperti macam susu ibu, itulah yang akan build antibody dia untuk masa depan dia, untuk kesihatan dia. More tu kesihatan anak. Okay, tak nak obesity, tak nak kencing manis, tak nak darah tinggi whatsoever, breastfeeding. Okay, selain IQ dan EQ dia tinggi, benda-benda untuk dari segi kesihatan pun lebih bagus. Okay. Alright. Ada lagi ke Syafa? Kita nak ni. Rasa tak ada kot. Oh, ada satu. Ibu teringat baru ni punya kes. Dia tak ada susu, tapi it's because of, bukanlah dia tak ada susu, tapi because of dia ada ketumbuhan dekat kelenjar, apa tu ya, ketumbuhan dekat kelenjar pituitary. Dia ada ketumbuhan dekat ni orang kata kes-kes terpencil lah Bu sebenarnya. Very very rare. Okay, anak yang menolak susu ibu pun ada, tapi 1% saja. Itu namanya kita panggil apa, galactosomia, benda lah. Nanti I get back balik lah dia punya term tu. Tapi itu 1 dalam 1000 ya. Yang lain-lain anak-anak yang lain jadikan tu alasan saja. Kecuali anak yang susu ibu ataupun baby yang lactose intolerance ada. Dia tak boleh minum susu formula. Ataupun apa-apa susu dengan laktosa ya. Yang ada laktosa dia tak boleh. Itu memang ada. Sangat-sangat banyak. Jadi berhati-hati bila kita dah ada susu, kita bagi je susu ibu. Okay, jangan kita nak merisikokan anak kita pula test susu ni, test susu tu, kejap lagi sembelit, lepas tu muntah, lepas tu allergic pula lagi. So jangan risikokan lah, ada susu bagi. Alright, so ada apa-apa soalan lagi tak? Selain ni, banyak sebenarnya. Aduh, banyak rupanya.
Sorry lah sebab kita orang pakai live macam ni kan. Jadi kita susah nak tengok. Tapi okay Okay, lah, nanti kita akan jawab. Nunajia, Okay. baby tak berak 2 hari. Hari ni saya dah slow-slow tinggal FM, direct feed baby kerap. Normal ke baby isap 5 minit je? Baby 1 bulan lebih. Nunajia, kenapa tu campur dengan FM? Tak yakin ke susu tak cukup ke? Check baliklah tanda-tanda baby cukup susu ke tak cukup susu. Sebenarnya kalau boleh tak perlu pun FM tu. Fokus je direct feed baby betul-betul. Kalau tengok dia baby isap 5 minit tu, kenapa? Dia ada tanda-tanda macam nak nipple confuse ke? Dah asyik bagi FM sangat, takut juga dia ada tanda nipple confuse. So tengok balik, tapi kalau rasa dia isap sekejap, lepas. Sekejap, lepas. Kalau boleh stop bottle, stop FM. Fokus je direct feed baby, kerap. Tak apalah, if dia isap 5 minit, lepas tu offer lagi. Dia isap 5 minit, bagi lagi. Kerapkan je. Tapi stop bottle, stop FM. Alright? So dia tak berak 2 hari. Make sure itulah, kena make sure dia cukup susu supaya dia boleh berak sebab dah campur FM juga kan. Kalau boleh stop FM terus. Yes, FM kalau dah campur FM tu kena berak hari-hari. So kalau boleh stop botol, stop FM. Alright? So fokus je direct feed walaupun 5 minit, kerap-kerapkan je. Memang semua ibu menyusu kurus ke? Oh tidak, I agak chubby. Tapi I jenis pantang makan. Okay, kalau tak nak, kalau ibu yang menyusu kurus tu maknanya penyusuan dia sangat bagus. Dietnya sangat seimbang. Tapi tengoklah kalau kurus tapi you punya metabolism pun orang kata tinggi, tu normal lah. Okay, lepas tu tengok juga plating you tu, plate you tu. Okay, cara pemakanan. Makanan tu cukup tak. And kalau kata you everything is okay, badan you pun okay, sihat, semua dah lah, okay lah. Tak ada masalah. Betul. Okay, Siti Balkis, boleh tak bubur krim dermatik dekat tempat Caesar tu sebab ada nampak macam isi lebih. Okay, Siti Balkis jemput join Caesarean Moms Malaysia. Kat sana macam-macam ada. Pasal krim dermatik pun ada, boleh pergi tengok. Okay. Nak tanya anak saya direct feed anak tapi dia hisap sekejap. Okay. Sama juga case tadi bagi FM. Aduh. Syikin sama juga. Dah bagi FM, okay, korang macam ni senang. Once you all dah bagi FM, dia memang akan tolak direct feeding ataupun susu ibu lagi dah. Simple je. Kau dah introduce botol, kan kita dah pakai kau dah ni. Dengar ni marah ni. Okay lah. Ibu dah introduce botol, nanti akan dikecam kan. Garang sangat. Okay, ibu dah introduce botol, dah introduce formula milk. Memang you dah tempah tiket untuk anak tidak menyusu lagi secara direct. Simple je. Okay, you dah tempah dah seat tu siap-siap. Kalau kat wayang kan kita beli tiket dulu, kita dah pilih seat mana kita nak kan. A, B, C, D, berapa kan. Jadi ni you dah tempah siap-siap. Okay, aku dah tempah tempat untuk berhenti menyusu dan anak aku takkan menyusu lagi. Sebab aku bagi FM. Nah, itu tempat you dah tempah dah lah. Siap-siap dah orang kata. Macam kita tempah di luar nak bersalin tapi kita tempah dah tempat untuk bagi anak berhenti susu. Okay? Simple je. Bagi saya Caesar lagi sakit dari normal. Masa operate memang tak rasa sakit. Tapi lepas ubat abuse hilang sakitnya terasa sangat. Sakura actually kan Kak Di ada juga kawan-kawan yang dah nombor 1 Caesar, nombor 2 normal, nombor 3 Caesar balik. Semua kan. Lepas tu bila tanya dia antara Caesar dengan normal mana lagi sakit? Dia jawab mostly dia akan jawab normal bersakit. Sakit dia tu time tu saja, time nak melahirkan je. Lepas tu dah settle dah. Habis dah azab tu. Cuma nak jaga sikit je lah. Jangan jaga teruk-teruk. Kalau tak jaga langsung nanti kan memang dia akan luka tu, akan ada benda infection semualah. Tapi yang Caesar tu dia kata lagi sakit daripada normal. Sebab masa operate memanglah tak rasa sakit. Sebab dah potong kan. Kita ada views. Lepas habis views tu kau ambil. Lepas tu bukan habis di situ saja. Sampailah anak dah besar. Even anak Kak dia dah nak masuk 4 tahun ni. Dekat tempat tu kita takut nak pegang. Kita rasa macam takut dia terkoyak. Ada kan kes baru ni dekat Caesarean Moms. Walaupun anak dia dah 3 tahun kot masa tu. Tapi dia terkoyak balik Syafa dekat tempat tu. Ya, ada baca. Ada baca. So macam, I dengar pun I macam
takutnya. So bila anak Seriau. lompat kat sini pun, anak lompat kat sini pun kita rasa macam, jangan. Macam dia nak terkoyak. Jadi mungkin kita akan mengalaminya, tak tahulah. Sebab anak yang sulung pun ibu dah 10 tahun ambil tu. Tapi perasaan tu masih ada lagi kat situ. So tak kisahlah korang bersalin scissor ke normal ke, lantak pi janji anak tu keluar dengan selamat. Kan? Simple je. Betul. So pergi lantak lah, orang kata scissor ke normal ke, janji dua-dua pun memang syurga kalau korang mati secara dalam proses melahirkan anak. Betul. Jadi dosa pahala kita ke apa ke semua tu antara dia dengan kita je lah. Yang orang lain tak payah sibuk. Korang tak payah jadi makcik bawang. Kau bersalin normal lah. Aku bersalin scissor. Tak payah. Sudah. Payah. Buang masa je kalau nak orang kata nak cakap macam ni, normal macam tu, tak payah. Tu orang kata bahagian masing-masing, Allah dah tentukan dah. So kita lalui tu, orang kata bersyukurlah kita tu diberikan kesempatan untuk mengandung, diberikan peluang untuk bersalin, ada anak sendiri. So orang kata kita dah dapat dah nikmat tu. Apa lagi kita nak cakap? So tak payahlah nak compare, tak payah buang masa. Alright? Tak perlulah benda-benda negatif ni, kita tak perlu ke dalam penyusuan susu ibu. Betul. Farah Nasuha, anak pertama saya songsang dari doktor terus suggest scissor tapi saya tak nak. Saya minta doktor buat ECV. Alhamdulillah dapat bersalin normal. Harap nombor 2 ni dapat normal juga. Okey. Itu kalau okey tak apalah Farah. Tapi kalau kata dah memang ada risikonya, jangan korang berkeras juga nak normal. Cumanya mungkin korang tersalah faham. Mungkin ada mak-mak yang tersalah faham bila kita orang cakap go for normal tu, maksudnya adalah pergi secara alami tanpa ubat-ubat tahan sakit sekiranya ibu bersalin normal. Tapi kalau ibu bersalin scissor, jangan pula kau nak letak diri tu tiba-tiba kat atas tu tanpa epidural, tanpa ubat semua. Itu minta ke kubur. Lapak hidup-hidup. Jadi kalau yang normal tu, kalau boleh secara natural lah. Okay, tak payah ubat. Itu maksud naturalnya, tak payah ubat. Tapi kalau ibu yang scissor, go for scissor juga. Macam biasa, teruskan aja. Ikut prosedur lah. Itu je berbezanya. Okay, jangan pula korang tersalah anggap kita orang ni suggest untuk pergi for normal delivery. Normal delivery, apa jadi pun normal delivery. Bukan. Tapi let's say macam tadi kita cakap lah, tahap kesakitan setiap individu tu berbeza kan. Yes, memang ada yang tak tahan sakit. Jangan pula kata Kak Di dengan Syafa kata tak payah ambil ubat tahan sakit langsung. Jangan kita orang tak kata macam tu. Kita orang kata kalau boleh kita go for se-natural mungkin. Tapi kalau dah betul-betul tak tahan tu, sampai dah rasa teruk sangat, janganlah tahan. Boleh je minta, bincang dengan midwife, bincang dengan doktor, macam tu. Jangan pula orang kata tanggung risiko sakit tu macam nak gila tu. Sebab apa? Sebab Kak Di dengan Syafa kata tak payah ubat tahan sakit. Bukan, alright? So fikir tu logik lah, right? Okay, so kita go. Hari ni kita tak troubleshoot masalah penyusuan sangat lah sebenarnya. Kalau boleh kita bantu ibu-ibu yang nak go for bersalin. Okay, supaya diorang tahu. So ingat balik, kita buat kesimpulan kat sini Syafa ya. So apa yang tadi Syafa dah cakap dah, go for natural kalau boleh. Lepas tu lagi satu, tak perlulah bawa botol ke, bawa formula milk ke. Sebab itu dah memang menempah untuk tak nak direct feeding lah. Tak menyusuan nak. Yes. Minta sejam awal, minta sejam yang pertama tu untuk menyusukan anak dan skin to skin dengan anak. Lepas tu dapatkan baju, pakai baju yang selesa bila dekat dalam ward dan bila dalam pantang. Janganlah duk sibuk pakai baju yang tak apa-apa. Bila nak menyusu je kau kena tak payah nak pakai baju ketat-ketat ya Mama. Tak kisahlah. Pakai baju yang selesa, yang longgar. Tak payahlah nak pakai ketat-ketat. Macam mana nak menyusu kan susah. Lama-lama pun kita teleng. Cukup 4 hari buat kan. Apa mak? Bang nak apa bang? Nak apa? Kenapa yang buat tu? Nanti laki pun lari. So tak payah pakai baju nursing. Ni baju nursing ni Sama. Ni baju nursing. Baju Ludani, baju nursing. Kan ni. So senang. Selak je. Buka dia kat sebelah ni. Kita orang tak promote Ludani pun. Tapi memang kebetulan. Syafa pun pakai Ludani ke? Ya, Ludani.
Sebab baju dia selesa sebenarnya. Kita orang ada banyak collection Ludani sebab baju dia sedap. Bila kita buat event, kita banyak pakai sebab kain dia tau. Sebab kita orang kan yelah Sejuk. nak berlari Kain dia sana, sejuk. berlari sini. So ketiak pun tak basah lah. Kalau pakai baju yang macam kain yang tak material tak okey tu, kita orang tak suka. That's why kita orang choose untuk brand ni. Jangan risau, dia tak ada bagi kita orang free ke apa ke, tak ada ya. Kita mostly pun kita keluar duit. Adalah satu dua event yang dia taja, kita dapat baju sebab dia taja baju kita orang kan. Tapi macam satu baju kita belilah. Ini tengah baju raya ya. Okay. So pakai baju yang nursing friendly. Kalau tak ada nursing friendly, it's okay. Cari baju yang ada button kat depan. Jangan duk teleng sini, duk teleng sini. Sebab apa? Sebab nak tahan baju. Nak menyusukan anak. Lepas tu dengan bra pula, pakai bra yang sibuk lah dekat takut dekat hospital, takut orang tengok kan. Nanti bra buruk ke, bra nursing ke, tak nak, tak ada kelang. Tak sempat nak fikir semua tu. Hai, tak payahlah. Pakai je lah bra yang menyusu tu. Bila korang pakai bra yang menyusu, lepas tu equipment korang pula macam cukup satu badan. Baju nursing, baju burutan depan. Lepas tu korang pakai bra pula, bra nursing. Orang sebelah pun nampak. Itu rasa mudah kan? Orang kat sebelah kan, korang kat situ patutnya rasa bangga sebab korang dah terror. Orang kata macam, utainya dia misal nak ketiga keempat padahal nak pertama je kan. So orang sebelah-sebelah tengok macam korang menyusu tanpa stres. Macam bagi letak, minum, relax je. Tak ada macam orang lain duk dah merengkut-rengkut dah macam tu. Dah macam Smiggle lah aku tengok dah sebenarnya. Tak tahu Smiggle tu apa. Nanti korang pergi tengok. Bukan yang Smiggle, yang brand Smiggle budak-budak tau. Korang pergi tengok Lord of the Ring. Ada satu karakter nama dia Smiggle. Tu kan korang tengok. Sebejik lah kalau macam tu korang tengok lah. Dengan macam tu lagi kan. Yang mak yang dengan rambut-rambut macam aku ni, macam putih anak ni. Kalau lagi dengan rambut nak tahan. Tak payah. Aduh. Berat nak cantik-cantik nak pergi mana? Kau duduk dalam hospital nak bagi anak menyusu je pun. Bukan nak bagi lagi kau menyusu. Dah nanti dah malam-malam tu dah habis susu tu nak tukar bra yang cantik-cantik tu tukar lah. Kat hospital tak ada orang nak tengok dia. Tak ada orang kisah pun. Tak sempat fikir pun. Tak payah. Okay, tak payah. Okay, so just relax je. Okay, so apa lagi Syafa yang kita nak buat tadi? So apa-apa penyakit ibu, darah tinggi ke, kencing manis ke, whatsoever tu masih boleh menyusu, tak ada masalah. Dapatkan advice daripada doktor untuk ubat-ubatan yang breastfeeding friendly. Yes. Okay. So, apa lagi? Rasa tak ada dah kan? Dah banyak dah kita cakap dah. Panjang dah kita cakap. Okay, kan? Yang lain-lain ni nanti kita jawablah. Ni okey. Siti Wani boleh untuk last sebab dia tengah hamil kan. I bagi keutamaan pada ibu-ibu yang tengah pregnant. Okey, lepas ni kalau Kak Di buat, kalau Kak Di buka sesi soal jawab, lain cerita. Tapi kita ada topik. Bila kita ada topik, kita berpegang pada topik kita. Korang jangan terkejap. Okey? So kita bagi privilege dekat Siti Wani. Saya tengah hamil 38 minggu. Saya niat untuk fully breastfeed. Berapa lama perlu direct feed baby pada satu-satu masa? Selepas bersalin, perlukah set timing setiap 1-2 jam untuk breastfeeding baby? Jawab Syafa. Okay, kita selalu kena pegang satu tu lah. Wani kena tahu konsep asas penyusuan adalah demand versus supply. More demand, more supply. So kalau kita niat nak fully breastfeeding, kita jangan fikirlah berapa lama nak menyusu, berapa jam nak menyusu. Kita nak menyusu ni, kita bukan tengok jam tau. Bukan tengok, lagi 1 jam kena menyusu lagi anak. Lagi 1 jam kena menyusu anak. Salah kita tak tengok jam. Kita tengok anak tu. Kita tengok demand dia. Tapi janganlah pula anak dah 2 jam, 3 jam tak menyusu. Puan Syafa kata, tak apa, kena tengok Q baby. Dia tidur. So tak payah menyusukan. Salah. Okay. Tapi kalau anak tu dah 2 jam tak bangun-bangun menyusu, kenalah menyusukan dia. Kena offer. Yes. Lagi-lagi kalau lepas melahirkan tu nanti. Yes. Lagi-lagi kalau anak dah ada jaundice. Kalau jaundice tu lagilah kena kerap menyusukan. Kalau boleh setiap 1 jam menyusukan. So kalau nak tanya berapa lama perlu direct feed, dia sebenarnya setiap orang berbeza. Tapi orang kata secara teorinya lah, orang akan kata selalu dalam 15 ke 30 minit. Tapi ada yang kata anak dia lama, sejam, 2 jam menyusu. Yang tu sebenarnya bukan menyusu dah. Tu sebenarnya comfort suck. Okay. Dia lebih kepada mengempeng. Mengempeng. Sebab dia nak ngisah buat tidur. Okay. So orang kata Wani,
Ingat je demand versus supply. Bukannya kita menyusu tengok berapa jam, kita tengok feeding queue anak. Tapi kalau anak dah lama sangat tidur pun still kena offer untuk direct feed. Okay. So insyaAllah semoga dipermudahkan untuk Siti Wani untuk menghadapi proses kelahiran. Dan juga insyaAllah semoga dipermudahkan juga urusan untuk menyusukan anak sehingga 2 tahun. Good luck Wani. Okay, alright. So Kak Di rasa dah banyak dah kita orang bagi share hari ni. InsyaAllah kalau ada apa-apa topik lagi yang you all nak kita orang kupaskan kan. So bagi tahulah kat kita orang, letaklah dekat komen ke apa ke ya. Kita so, boleh pertimbangkan. Huda dah boleh on standby dah. Duduk belakang tabir. Terima kasih Huda. Sebenarnya korang nampak ni Kak Di dengan Syafa je dekat sini. Tapi dekat belakang tabir kita ada Huda. Tanpa Huda kita tak boleh buat macam ni lah orang kata. So Huda yang menggerakkan kami dekat sini. Gitu. Thank you Huda. Thank you Huda. Nanti belanja you makan aiskrim. Okay, so ibu-ibu hopefully apa pun yang berlaku, please focus on your baby and you punya diri. Stay safe everyone. Okay, jangan risau husband ada tak ada ke, don't care. Janji teruskan perjuangan you all, teruskan bersalin saja in whatever situation sekalipun. Bersalin saja, go for it and always positive. Doa banyak-banyak. Bersalinlah dengan tenang. Ya, bersalin dengan tenang. Jangan ada stres pun. Walaupun macam mana buruk punya perangai husband kita tu ke kan. Kita tak suka, kita tengah bergaduh, kita tengah apa, tiba nak beranak pula. Biarkan saja. Kita jangan fikir dia semua tu kat luar labor room. Dalam perut. Okay, bos kita ke, makcik beda sebelah rumah ke, mak mentua ke apa ke, apa pun masalah yang ada time tu, you all don't care. Okay, pastikan anak dilahirkan dengan selamat dan you all pun tak stress and relax. Yang penting ibu dengan anak saja. Jangan fikir dah benda lain. Okay, orang tinggal lain semua dekat luar labor room. Yes, okay, so janji pada kami, time ni kan siapa yang watching, lepas ni korang boleh tanamkan sebelum tidur ni kan, tanamkan niat dalam hati tu, nak teruskan penyusuan susu ibu apa jadi sekalipun, teruskan. Tapi kena ada ilmu lah, menyusu dengan ilmu. Menyusu dengan melahirkan ilmu. pun juga dengan ilmu. Okay, pentingnya, that's why orang kata mencari ilmu biarlah sampai ke negara China. Okay. Dan juga berguru dengan guru yang betul. Gurulah dengan guru yang betul. So korang malam ni kan sebelum tidur ni ambil sikit masa dah sebelum baca 3 ayat kursi semua tu kan, niatkan dalam diri dan masa solat tu pun ingat doakan semoga you all minta doa semoga dipermudahkan bersalin, dipermudahkan urusan penyusuan. Sebab ramai ibu-ibu lupa nak doa pasal nak teruskan penyusuan ataupun nak diminta dipermudahkan dan dimurahkan rezeki susunya. Okay, jangan pula dah doa murahkan rezeki susu tapi korang tak ikut demand versus supply. Tak ada usaha, duk tunggu aja Syafa ada kan yang kita kena kecam semua kan. Saya dah usaha dah tapi susu tetap tak ada, rezeki saya sampai situ je. Jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak tahu sejauh mana usaha kita. Mungkin kita dah berusaha tahap kemampuan kita saja, tapi carilah orang-orang lain yang lebih berilmu dan lebih layak untuk dirujuk dalam masalah you all. Okay, bukan satu je cikgu, kita ada banyak cikgu. Tak perlu cari Kak Di, tak perlu cari Syafa, tapi kita banyak lagi kaunselor-kaunselor penyusuan yang ada. Mintalah bantuan diorang. Okay, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berusaha orang kata. So letakkan doa-doa ni dekat dalam setiap sujud you all. Okay, so sebelum tidur apa lagi, minta doa, tanamkan azam, letak anchor dalam diri tu nak bersalin secara tanpa stres dan nak menyusukan sampai 2 tahun. Bila dah ada niat tu, insyaAllah nawai tu dah ada, Allah pemudahkan. Minta doa daripada ibu, mak mentua dan husband. Doa husband tu penting dan doa seorang ibu tu penting. Okay, buruk mana pun husband kita, syurga bawah tapak kaki dia. Buruk mana pun mak kita, doa dia tu makbul. Mustajab. Okay, doa dia mustajab. Okay, so okay lah, itu sahaja everyone. InsyaAllah kami akan go live lagi. Thank you for watching and insyaAllah kita akan save video ni supaya semua orang boleh tengok lagi. Jangan lupa invite you punya parents janganlah, you punya mak ke, mak mentua ke, nenek ke, siapa yang ada Facebook asalkan dia wanita, boleh invite masuk dalam grup biar lebih ramai dapat ilmu ni kita panjangkan ya. You all pun dapat pahala juga share ilmu. Okay,
Okay Syafa, tu je lah kan? Okay. Kita jumpa lagi di sesi live lain. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah dah boleh tekan dah.